Pagi hari segala sentosa. Assalamualaikum, hai, apa khabar semua, apa khabar Malaysia? Segalanya sentosa di sini bersama saya Pasha Rahim dan juga teman pengacara saya buat hari ini. Saya Izzu Yusof akan menemani anda selama 1 jam dari 9 hingga 10 pagi di mana Pasha kita akan membawakan seperti biasa berita-berita menarik, berita-berita sensasi. Betul. Dan saya fahamkan juga hari ini kita ada 2 orang artis jemputan yang akan menceriakan set Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Okey, kita cakap pasal berita-berita menarik ni kan. Hari ini kita ada sebenarnya penemuan yang agak mengujakan. Mengujakan? Ya. Apa yang mengujakan tu? Pernah tengok ni tak? Ikan hiu paus. Pernah tengok tapi versi kartun. Dalam Go De Go Go. Okey, kalau Izzu nak tahu, ikan hiu paus ni merupakan ikan yang terbesar di dunia, tapi pada masa yang sama merupakan seekor ikan yang terancam. Tapi baru-baru ni berita menarik, ikan hiu paus ni telah ditemui di Pulau Bidong. Jadi antara berita menarik kita pada pagi ini adalah hiu paus berukuran kira-kira 3 meter telah dijumpai sekumpulan penyelam tempatan pada jam 10 pagi. Jumaat lepas di sekitar perairan Pulau Bidong, dan ini memberikan data baru dalam usaha konservasi hidupan marin negara. Pensyarah kanan Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT Dr. Maizah Muhammad Abdullah berkata, penemuan yang mengujakan itu mengesahkan bahawa perairan itu sebagai laluan migrasi hidupan marin tersebut. Jadi kawasan itu merupakan rekod baru laluan migrasi untuk hiu paus ni, kerana sebelum ini haiwan itu kerap dijumpai di sekitar Pulau Redang namun belum pernah direkodkan di sekitar perairan Pulau Bidong. Jadi perjumpaan penemuan ikan hiu paus ini menjadi indikasi bahawa perairan negara ini semakin sihat dan maknanya baguslah kesihatan marin kesihatan marin kita bagus. Betul. Untuk kehidupan marin dan ekologi laut kita. Dan Pasha, kalau kita kongsikan juga pasal ikan hiu paus ni, dia merupakan seekor haiwan ataupun ikan yang tidak boleh hidup di kawasan perairan yang terlampau sejuk dan terlampau panas. Jadi itu menunjukkan bahawa kawasan perairan kita sesuai untuk mereka bermigrasi, dan laluan terbarunya iaitu di Pulau Bidong. Betul. Dan itu berita di bahagian laut. Sekarang kita beralih ke bahagian darat yang mana kalau tak boleh lari. Sebut pasal darat, kita akan sebut berkaitan dengan minyak. Bila menyebut berkaitan dengan minyak, Kementerian Dalam Negeri iaitu Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah memaklumkan bahawa pihak KDN akan siap sedia untuk menggerakkan agensi-agensi di bawah KDN untuk membantu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HCP untuk membendung isu keterisan minyak bersubsidi, yang mana sekarang ini minyak bersubsidi ini merupakan salah satu barang hangat di pasaran. Ada yang kata di dalam negara stoknya kurang, tapi di luar negara stoknya bersepah-sepah, di sepanjang Thailand terutamanya. Jadi KDN telah bersiap sedia untuk mengerahkan anggota ataupun agensi di bawah KDN untuk membantu Kabinet HCP mengekang isu keterisan ini, yang mana pastinya memberi atau membantu kebajikan rakyat di samping menjaga, membantu kebajikan rakyat mendapatkan bekalan yang mencukupi. Antara agensi di bawah KDN kita ada Polis Diraja Malaysia akan membantu juga Kabinet HCP untuk membantu dari segi pengokosaan dan pelaksanaannya, Pasha. Betul. Okey, kita dah cakap-cakap sebut-sebut pasal KBDN HCP ni, macam biasalah kita nak ingatkan kepada semua penonton dan pengguna-pengguna di luar sana, jika ada ternampak mana-mana kedai-kedai ataupun penjual-penjual yang menjual harga barang terlalu tinggi ataupun di luar harga kawalan, boleh terus laporkan ataupun membuat aduan anda ke portal e-aduan@kpdnhep.gov.my ataupun di talian pusat 1800-886-800, atau terus ke portal mereka e-aduan.kpdnhep.gov.my. Jadi kita sama-samalah melakukan tanggungjawab bersama untuk pastikan bekalan kita mencukupi, dan pada masa yang sama harga penjual-penjual di luar sana tak mengambil kesempatan dan menjual harga barang terlalu tinggi. Betul, dan bukan saja menyebut berkaitan dengan minyak, tapi juga segala harga yang berkaitan dengan harga kawalan skim maksima yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pengguna boleh laksanakan aduan mereka seperti ayam,
lepas tu kita ada minyak, Betul. lepas tu kita ada macam-macam lagi lah kalau nak sebut, memang tak habis 1 jam ni. Tapi itu pasal subsidi. Tapi kalau kita melihat kepada cuaca dalam beberapa minggu ni agak tidak menentu. Jadi Pasha, kita nak tengok dulu ramalan cuaca yang telah Betul, disediakan. tapi sebelum tu kejap kita nak cakap dulu. Hari ni topik kita yang akan kita bincangkan, kita ada berkenaan cukai. Jadi kita ambil cakap tentang cukai dan anda, dan macam Izu sebut tadi, kita ada juga para jemputan artis kita pada hari ini. Jadi sebelum tu kita tengok dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Saksikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Syahra Batia dari Bilik Berita. Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas rokok seludup bernilai lebih RM500,000 termasuk cukai yang dipercayai disimpan oleh kumpulan penyeludup di dalam van yang diletakkan di sebuah lorong kampung di Kota Baru, Kelantan. Menurut pengarah JKDM Kelantan, Muhammad Nasir Deraman, pihaknya menemukan 82 kotak yang mengandungi 671 batang rokok pelbagai jenama selepas memeriksa van berkenaan dalam serbuan Ops Benteng pada kira-kira pukul 12.45 tengah hari 5 hari lalu. Kesemua rokok itu dianggarkan bernilai RM98,650 dengan nilai cukai sekitar RM452,725. Risikan Kastam mendapati penyeludup sengaja menjadikan kenderaan yang ditinggalkan sebagai tempat simpanan rokok seludup untuk mengelak daripada dikesan pihak berkuasa sebelum diedar kepada pelanggan. Sebanyak 8,376 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Johor sejak 1 Januari lalu hingga Sabtu dengan peningkatan 79 kali ganda berbanding 106 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun berkata, kebanyakan kes berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 6 tahun, iaitu 7,214 kes, diikuti 7 hingga 12 tahun dan bakinya lebih daripada 13 tahun. Beliau berkata daerah Johor Bahru mencatat bilangan kes tertinggi, iaitu 2,897 kes. Setakat ini terdapat hanya satu wabak aktif HFMD dilaporkan di negeri itu, melibatkan daerah Johor Bahru. 103 pelajar dan warden asrama sekolah menengah kebangsaan Tongot di Kinabatangan, Sabah terpaksa menginap di surau sekolah selepas asrama lelaki sekolah itu terbakar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan, Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata, pemeriksaan lanjut mendapati kebakaran membabitkan bilik suis tingkat 1, 2 dan beberapa katil serta tilam simpanan. Bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan atau kehilangan jiwa dilaporkan. Ketika kejadian, pelajar yang berada di asrama segera melarikan diri ke tempat selamat sejurus kebakaran. Difahamkan, tiada barangan pelajar yang terjejas, namun asrama belum dapat digunakan kerana faktor keselamatan dan tiada bekalan elektrik. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, segalanya sentosa. Masih bersama kami, saya Izu Yusof dan saya Pasha Rahim. Dan pastinya kita nak bercakap pasal sesuatu yang pastinya menarik perhatian masyarakat di luar sana. Kalau kita menyebut berkaitan dengan gaji, pasti ada wang
Bila menyebut pasal berkaitan dengan wang, pastinya ada yang apa tu? Dicukaikan. Jadi kita nak bersama-sama dengan lembaga yang bertanggungjawab menguruskan cukai di negara Malaysia, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan kita bersama-sama dengan Ketua Penolong Pengarahnya Cawangan Ceras, iaitu Encik Muhammad Sofi Muhammad Zahir. Apa khabar Encik Sofi? Baik, khabar baik. Terima kasihlah kerana datang ke studio kita hari ini untuk kita membincangkan tentang cukai ini merupakan tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Jadi kita teruskanlah soalan yang pertama. Mungkin Encik Sofi boleh ceritakan dahulu apakah fungsi atau peranan utama hasil ni? Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak bernama yang sudi menyebut PLHDN untuk ke dalam slot kita pada pagi ini, iaitu cukai dan anda. Terima kasihlah kepada pihak bernama yang tak jemu-jemu. Sebelum ni kita di bernama radio saya ingat, dan kini di bernama TV. So berbalik kepada soalan yang Puan Fasha dan Cik Izu tanya tadi, ialah berkenaan dengan fungsi LHDN. Kalau ikut sebenarnya fungsi LHDN ini adalah sebagai kita pentadbir percukaian lah di Malaysia. Kita sebagai agensi kerajaan yang menjalankan kutipan cukai untuk kerajaan. Maksudnya kita bukannya collect cukai ni untuk lembaga hasil itu sendiri, bukan. Tapi kita agensi yang cuba collect untuk bagi pihak kerajaan. Itu secara umumnya lah fungsi utama LHDN. Tapi sebenarnya fungsi LHDN lebih besar lagi daripada itu. Bukan saja untuk kerajaan, tapi sebenarnya untuk negara. Terutamanya menguruskan perbelanjaan, pendapatan dan sebagainya demi untuk pembangunan Malaysia. Terutamanya. Baik, kita dah tahu fungsi LHDN apa. Jadi mungkin Tok boleh kongsikan juga apabila menyebut berkaitan dengan cukai ini, seseorang individu ataupun apakah kriteria seseorang individu itu dibolehkan untuk dicukaikan oleh hasil ni? Siapa yang layak atau layak atau tidak seseorang individu itu dicukaikan atau harus membayar cukai? Okey, baik. Itu pentinglah untuk menentukan sama ada seorang itu layak membayar cukai atau tak. Jadi kita pertama sekali kita kena tengok pengenaan cukai itu, sumber pendapatan tu daripada mana. Untuk menentukan seorang tu dikenakan cukai atau tak, kita tengok pendapatan tu dulu dia diterima daripada mana. So income yang kena cukai ni adalah income yang terima dia terbit daripada penggajian yang dilakukan dalam negara kita, iaitu Malaysia. Ataupun juga income tu terima daripada luar Malaysia, tapi income tu source dia, puncanya adalah daripada di Malaysia. Kita tengok yang tu dulu, punca pendapatan tu diterima. Jadi kalau punca pendapatan tu di luar, kenalah cukai di luar lah, di negara luar lah. Kalau punca tu di dalam negara kita, maksudnya dia boleh dicukai di dalam negara kita. Punca dulu, nombor satu. Keduanya adalah kita tengok daripada segi jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan. Bukan semua pendapatan akan kena cukai. Tapi apabila dia sampai ke nilai ambang tertentu, iaitu kalau dalam konteks hasil ni adalah nilai ambangnya adalah RM37,333 selepas penolakan KWSP. Barulah seorang itu mungkin, itu pun mungkin lagi, dia bukan kena cukai lagi, dia mungkin boleh dikenakan cukai. Dan kita nasihatkan individu yang telah melepasi nilai ambang tersebut perlulah mendaftar dengan pihak LHDN, dan dia mungkin boleh dikenakan cukai lah. Jadi penentuan nilai ambang ni mudah saja kita tengok. Kalau dalam setahun seorang itu jumlah pendapatan dia sampai ke nilai 37,000 tu, so dia perlulah mendaftar fail cukai lah untuk kita melaporkan cukai. Melihat kepada angka 37,300 tu Encik Sofi, mungkin selepas ditolak KWSP angka tersebut, bagaimana pula dengan angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, mana item-item yang diberikan adalah item-item yang dikecualikan oleh cukai? Adakah selepas berlaku penolakan cukai itu angka 37,000 tu dah sampai, ataupun melalui pendapatan bersih selepas ditolak KWSP untuk membayar cukai itu? Okey, angka 37,000 tu adalah sebelum ditolak dengan pelepasan-pelepasan tadi. Dia hanya selepas ditolak dengan KWSP saja. So dia perlu mendaftar apabila dia dah melepasi ataupun mencapai 37,333 tadi tu. So bila dia lapor tu, bila dia claim lagi pelepasan-pelepasan lain yang diberi oleh kerajaan, contoh seperti pelepasan buku, pelepasan anak, so kemungkinan tak kena cukai lah. Tapi kalau dikurang pelepasan, kalau setakat angka yang tadi tu, dia mungkin akan dikenakan cukai lah. Itu berkenaan kelayakan seorang dikenakan cukai lah. Dan kita ada juga layanan ke atas cukai tersebut tu, di mana penentuan taraf maustatin seorang tu. Itu juga penting kerana kita untuk melihat kadar cukai yang akan dikenakan. Sekiranya seorang itu bermaustatin di Malaysia, bermaustatin ni maksudnya dia tinggal di Malaysia lebih daripada tempoh 182 hari dalam satu tempoh tahun taksiran. Maksudnya kalau lebih tu kita anggap dia bermaustatin di Malaysia lah, dan akan kena pada kadar cukai dia berperingkat dan layak menikmati pelepasan-pelepasan yang Cik Izu cakap tadi tu. Kalau dia tak bermaustatin, dia tak layak.
Dia akan dikenakan kadar tetap 30% kalau tak layak. Okey. Kita nak tanya pula, mungkin ada setengah orang dia ragu-ragu, dia tak tahu saya ni layak ke bayar cukai, saya ni kena ke bayar cukai. Mungkin individu yang tidak mempunyai gaji, bukan gaji, kerja yang di pejabat swasta dan sebagainya, yang tak ada slip gaji contohnya, yang mungkin bekerja part time atau bekerja secara freelance. Jadi di mana jatuhnya kategori individu-individu ini untuk membayar cukai ataupun tidak, macam mana? Okey. Kita tak nafikan kat luar sana tu banyak yang ragu-ragu. Even tadi pun waktu saya datang ni ada lagi yang ragu-ragu dan banyak bertanya kepada saya lah. Ragu-ragu ni okey biasa, tapi macam saya sebutkan tadi di awal tadi, untuk menentukan seorang tu layak atau tidak dikenakan cukai, pertama tadi dia boleh tengok yang jumlah pendapatan tu lah. So kalau sampai saja nilai ambang yang saya sebutkan tadi, so dia perlulah tak perlu ragu-ragu lagi lah. Maksudnya dia dah bolehlah mendaftar fail cukai ataupun pergi ke cawangan residen terdekat untuk melaporkan pendapatan dia. So pertama tadi nilai ambang tu. Atau juga bagi kita yang bekerja, contoh Cik Izu dan Puan Fasha kan, kita bekerja dalam payslip kita tu kadang-kadang dah ada potongan PCB. Potongan PCB ni adalah potongan cukai berjadual bulanan, secara bulanan. Kalau dah ada potongan PCB tiap-tiap bulan dalam payslip kita tu, so tak perlu ragu-ragu juga, terus saja lapor kepada pihak LHDN lah, cukai pendapatan. Kalau belum ada fail, tapi biasanya bila PCB tu kita dah ada fail cukai lah. So itu lebih mudah. Tapi itu untuk orang yang makan gaji. Macam Puan Puasha sebut tadi kan, kalau orang yang tak ada slip gaji, dia tak ada slip gaji. Jadi kalau tak ada slip gaji ni, dia boleh berpandukan kepada nilai ambang tadilah yang 37,000 tadi tu. Contoh dia menjalankan perniagaan dan mencapai angka tersebut, dia perlulah juga melaporkan pendapatan cukai. Cuma bezanya kalau individu yang menjalankan perniagaan tadi ni, sebab saja dia mulakan perniagaan, dia tak perlu rujuk yang nilai ambang tadi tu. Sebab orang yang berniaga perlu terus daftar fail cukai. Kena tak kena kita tengok kemudian bila kita lapor. Yang penting daftar dulu. Ya, daftar dulu. Kalau yang perniagaan lah. Yang penting kena ada SSM. Itu yang paling penting. Baik, kita nak melihat kepada sumber pendapatan dalam negara. Malaysia macam Tuan Cik Sofi kata tadi, pendapatan, tengok lihat sumber dia, pendapatan luar negara dan juga dalam negara. Apabila menyebut berkaitan pendapatan dalam negara, kita tengok income pendapatan tu datang dari mana. Sebagai seorang suri rumah, bagaimana pula? Adakah dikenakan cukai juga atau macam mana? Sebab suri rumah ada yang sumbernya datang daripada nafkah suami. Jadi adakah nafkah tersebut jatuh juga kepada dalam kategori yang perlu dibayar cukainya? Okey, Cik Izu. Soalan tu tadi berkaitan dengan punca punca pendapatan seorang individu tu. Kalau kita tengok pendapatan suri rumah ni, dia datang kata dari suami. Suami tu tinggal di mana? Di dalam Malaysia kan. Maksudnya pendapatan tu kita tengok source dia terbit daripada dalam negara kita saja, dia layak dicukai di Malaysia. Cuma nanti amount berapa jumlah cukai yang diterima tu, jumlah pendapatan yang diterima tu kita tengok setahun lah. Sama ada layak atau tak kena cukai. Jadi kita tengok macam ni. Contoh, katalah seorang individu tu dia bekerja sebagai duta. Contoh duta kan. Dia bertugas di negara luar daripada Malaysia. Tapi dia menerima pendapatan tu daripada kerajaan Malaysia lah, daripada Jabatan Anggota Negara. So pendapatan macam tu, itu maksudnya dia layak dikenakan cukai. Sebab dia walaupun dia bertugas di negara luar, tapi source of income tu adalah daripada negara kita. Kalau macam suri rumah tadi tu, of course lah dia memang menerima pendapatan dalam ruang lingkup negara kita sendirilah. Macam pendapatan dia buat jual tudung ke kan, jual apa tadi, apa sambat, kepek-kepek ke kan. So dalam ruang lingkup negara kita lagi, apa-apa income yang diterima oleh seorang individu tu dalam negara kita boleh dicukai lah. Boleh dicukai, layak dicukai. Okey. Mungkin Cik Sofi nak cerita juga apa orang kata kalau tak bayar cukai, apa akan jadi? Allah. Soalan panas tu. Soalan panas tu kan. Sebab kadang-kadang ada orang mungkin dia tak perasan ataupun dia tak ingat kan, aku ni dah bayar cukai ke, kena bayar cukai ke. Tak lagi pun kita selalu dapat panggilan, ini ada panggilan daripada LHDN macam tu. Tapi berhati-hati dengan panggilan tu. Kadang-kadang sekarang ni kita banyak scammer kan. Okey, cuma biasalah tanggungjawab untuk membayar cukai ni adalah pada semua orang lah ya. So bagi individu yang sengaja mengelak ataupun tak nak membayar cukai, LHDN lah sebagai agensi penguatkuasa, kita akan kenakan mungkin penalti dia macam itulah, tindakan kita kuatkuasa lah. Tapi bagi sengaja yang lari daripada cukai,
tindakannya agak lebih keras lah, iaitu kita akan mungkin sampai ke peringkat mahkamah lah. Sebab dia kena fair, dia kena adil kepada pembayar cukai yang lain. Semua orang yang kita dah potong PCB, kita menikmati jalan raya yang sama, kemudahan hospital yang sama, tapi ada di kalangan kita yang sengaja tak nak patuh. Yang sengaja tak nak patuh ni lah baru kita akan kenakan tindakan-tindakan yang lebih keras lah. Contoh macam tindakan mahkamah macam cakap tadi. Nampak tu Pasha tak bayar cukai, satu je jalan dia, pergi mahkamah. Baik, tadi kita dah menyebut berkaitan dengan sumber pendapatan dalam negara Malaysia. Jadi kita nak sentuh pula berkaitan dengan sumber di luar negara Malaysia. Macam mana nak membayarnya? Kita tunggu dulu Pasha, Cik Sophie. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baiklah, anda masih lagi bersama saya, Pasha Rahim, dan juga teman pengacara saya, Izzul Yusof. Masih bercakap soal cukai dan anda. Dan kita sebenarnya ada banyak lagi soalan kan nak tanya berkenaan cukai ni. Dan kita nak teruskan dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia dengan soalan seterusnya. Kalau tadi Cik Sophie sebut income dalam negara Malaysia perlu dicukaikan. Bagaimana pula dengan pendapatan yang datang dari luar negara? Contohnya sumber yang datang daripada pendapatan YouTube, Google AdSense yang datang daripada luar negara. So, pendapatan kalau macam tu macam mana? Adakah perlu dicukaikan atau boleh dapat pelepasan mungkin? Okey, berbalik pada soalan yang Cik Izu tanya tu pendapatan daripada YouTube Sebenarnya pendapatan daripada YouTube ni pendapatan daripada luar, tapi dia terbit daripada dia menjalankan pekerjaan di dalam Malaysia. Betul. So YouTube tu. So pendapatan macam tu boleh dicukailah, layak dicukai. Maksudnya sumber pendapatan daripada luar yang dibawa masuk ke dalam Malaysia kan. So dia boleh dicukailah. Maknanya dekat situ dia punya payslip tu based on Google AdSense yang diterima tu lah. Biasanya dia tak ada payslip kan kalau macam YouTube ni, tapi dia akan masuk ke account bank. Kan, dari account bank. So pendapatan YouTube sekarang ni banyak dah yang orang menjana pendapatan melalui online, macam YouTube, apa lagi kadang TikTok kan. So source of income tu memang boleh dikenakan cukai lah di dalam negara kita. Cuma yang macam income daripada luar tadi tu, contoh macam dia menerima pendapatan daripada syarikat luar macam pendapatan faedah ke apa kan. Cuma yang tu untuk tahun ini masih lagi dikecualikan cukai lah. Yang income itu hanya untuk individu saja sehingga tahun taksiran 2026. Tapi mulai tahun taksiran 2027, pendapatan luar yang dibawa masuk ke dalam Malaysia itu akan dikenakan cukai mulai 2027. Tapi yang YouTube tu tadi lain. Dia maksudnya dia menjalankan pengajian di Malaysia, tapi dia hanya menerima pendapatan tu kerana dia menjalankan pengajian tu di Malaysia. Dia menjalankan profession tu di Malaysia. So itu memang dah kena cukai. So maknanya apa-apa perbuatan yang di dalam Malaysia perlu dibayar cukai. Yang bermustatim, bekerja dan sebagainya perlu dibayar. Okey. Kita nak tanya pula dekat Encik Sophie, bagaimana pula dengan individu-individu yang telah pun meninggal dunia tetapi masih ada hutang dengan hasil? Adakah perlu warisnya yang kena langsaikan hutang tersebut ataupun tak perlu? Macam mana? Okey. Kalau Puan Fasha pernah dengar lah ungkapan yang biasalah pihak HDN dengar daripada pihak luar ni, seorang tu dia tak dapat lari daripada dua perkara. Kan? Ini biasa kita dengar. Satu, kematian seorang, dan satu lagi cukai lah. Tapi ini dia kata, orang kata frasa lah ataupun ungkapan yang biasa kita dengar. Cuma dari segi pertanyaan Puan Fasha tadi, individu yang meninggal dunia, sebenarnya individu yang meninggal dunia, tanggungjawab cukai tu masih lagi dia kena bayar kepada kerajaan lah. Cuma bukan individu yang meninggal dunia tu bayar lah, dia terlepas kepada warisnya, waris yang sah. Waris yang sah tu perlu menjalankan kewajipan ataupun menjalankan tanggungjawab untuk menjelaskan cukai si mati. So kalau daripada Akta Cukai Pendapatan menurut Seksyen 74, taksiran ke atas individu yang meninggal dunia tu boleh kita taksir semula kepada warisnya yang sah lah. Sebab pendapatan individu yang meninggal dunia tu dikira sehingga tarikh kematian beliau. Kan, contoh kalau dalam satu tahun taksiran 2021 contoh, dia meninggal dunia pada bulan Mei contoh. So kita masih lagi boleh taksir cukai dia untuk pendapatan dari Januari sampai Mei tadi. Kata dia meninggal Jun kan. So kita boleh taksir lagi. So selepas kematian beliau tu, barulah kalau dia masih lagi mempunyai pendapatan macam royalty ke apa kan, pendapatan dividen, itu kita akan taksir di bawah kita panggil cukai harta pusaka. So tapi yang tu dia perlu buka, warisnya perlu buka satu fail barulah. Kita panggil fail TP, dan penghantar borang nyata tu borang nyata TP.
untuk harta pusaka lah. So nanti taksiran akan dikeluarkan ke atas warisnya yang sah ataupun pentadbir harta pusaka. Jadi ini dua perkara yang berbeza. Cuma kadang-kadang kalau kita dengar di luar sana, apalah pihak LHDN ni kejam sampai orang mati pun kejar kan. Cuma kita perlu bezakan tu. Dia masih layak dicukai untuk pendapatan sehingga yang tarikh kematian dia tadi tu. Cuma tanggungjawab tu terlepas kepada warisnya yang sah lah, yang perlu bayar. So selepas kematian dia tu adalah dikira sebagai harta pusaka. So siapa pentadbir harta pusaka dia, dialah yang perlu bertanggungjawab untuk menjelaskan dan juga membuat pengisytiharan lah kepada pihak LHDN. Cuma kadarnya kat sini, kadar cukai masih lagi sama lah. Kadar cukai individu ataupun kadar cukai yang harta pusaka tadi sama. Kalau di Muhammad Sultan masih cakap tadilah, masih lagi kena dalam kita punya kadar yang berperingkat tu. Okey. Apabila menyebut pasal berkaitan dengan cukai ni, ia merupakan satu perkara yang cukup sensitif dikongsikan dalam kalangan ahli keluarga. Sekiranya si mati tidak memberitahu kepada waris yang amount cukai dia dibayar. Mungkin Encik Sofie ada tips ataupun nasihat yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton Apa Khabar Malaysia untuk kalau boleh kongsikan bahawa yang amount cukai kita bayar sekian kalau boleh declare dengan ahli keluarga. Sebab yalah bila seseorang si mati itu dah meninggal, waris dia tak tahu berapa banyak yang dia kena bayar, benda yang dia declare dan sebagainya. Mungkin Cik Sofie boleh kongsikan tips untuk mengelakkan kekeliruan kepada waris si mati sekiranya berlaku perkara ni. Okey, di kesempatan program inilah saya ingin mewawarkan kepada para penonton di luar sana, semua waris perlulah ambil sikap cakna dan juga ambil tahulah berkenaan tanggungjawab percukaian bagi ahli-ahli keluarga kita. Mana tahu kan sekiranya berlaku macam tadilah waris kematian. So individu yang meninggal tu masih lagi ada aset-aset bercukai ataupun pendapatan yang boleh diterima. So waris ni perlulah menyemak dengan pihak LHDN lah. Sebab macam saya cakap tadi di bawah Seksyen 74, pihak LHDN masih lagi boleh mengeluarkan taksiran kepada warisnya yang sah. So sebab tanggungjawab cukai ni dia tak terhenti di situ. Walaupun meninggal, dia masih dianggap sebagai hutang kepada kerajaan lah. Sekiranya individu yang meninggal tu masih lagi tidak menjelaskan. So waris-waris yang mungkin yang dah mendengar pagi ni bolehlah ambil sikap, mungkin cuba semak lah. Cuba semak. Tapi kalau tak semak pun pihak LHDN kita beri kesan waris tu. Sebab ada kes yang memang bila kita tahu individu telah meninggal melalui data daripada agensi kita, agensi kerajaan, so biasanya kita akan menghantar surat kepada warisnya untuk menjelaskan cukai itulah. Baiklah Cik Sofie, tadi kita dah jelaskan pasal individu yang meninggal dunia. Sekarang boleh tak mungkin Cik Sofie jelaskan bagaimana pula dengan individu-individu yang telah yang jatuh muflis dan tak mampu untuk membayar hutang cukai itu, macam mana pula cara dia? Okey, tadi yang mati kan? Ini muflis pula. Okey, kalau saya ada di sini menurut laporan daripada Pantauan Ekonomi Bank Dunia ya. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan, 60% daripada golongan belia di Malaysia ni dia dikategorikan sebagai muflis. So tinggilah dia punya kadar tu. Mungkin disebabkan kadang-kadang kita ni lifestyle kita, gaya hidup ataupun kita perlu berhutang untuk menjalani kehidupan kita seharian. Dan disebabkan hutang tu kita jatuh bankrupt ataupun kita diisytiharkan muflis. Jadi kalau kita tengok definisi muflis ni, apabila seorang tu dah jatuh muflis, semua aset-aset dia akan ditakbir oleh Ketua Pengarah Insolvensi lah ataupun Jabatan Insolvensi. Orang yang muflis ni, akaun bank dia pun dibekukan. Dia tak boleh buka akaun bank. Nak keluar duit dalam akaun bank pun tak boleh sebab semuanya ditakbir oleh Jabatan Insolvensi. So selain tu, kalau dia ada kad kredit, dia hanya boleh membelanjakan sehingga had maksimum RM1,000 saja kalau dekat kredit. Kalau dia nak buka perniagaan pula, tak boleh kalau dia buka perniagaan atas nama dia. Kalau dia nak join pun, contoh nak join dengan Izu, tak boleh juga untuk dia buka perniagaan kan. So kalau kita melihat daripada kesan muflis ni, individu yang muflis ni susahlah dia nak menjana pendapatan balik kan. Cuma di pihak LHDN, individu muflis ni memang kita sedarlah susah untuk kita dapatkan bayaran cukai daripada mereka. Cuma dari segi penghantaran ataupun pengisytiharan, tanggungjawabnya masih lagi kena buatlah. Masih lagi individu muflis ni dia kena laporkan pendapatan kepada pihak LHDN. Cuma dari segi bayaran tu nanti kita akan tengok kepada Jabatan Insolvensi lah yang menguruskan hutang-hutang dia tu. Biasanya Jabatan Insolvensi ni dia akan menjelaskan hutang-hutang individu muflis ni kepada pihak-pihak lain dulu. LHDN ni biasanya last sekali.
Biasanya dia akan bayar kepada bank-bank dulu kan. Bank-bank yang tuntut daripada hutang yang muflis tadi tu. So pihak LCDN ni akan terima last sekali sebab semua hutang-hutang yang lain tu dijelaskan. Barulah kalau ada hutang LCDN, pihak Jabatan Insolvensi akan bayar kepada pihak LCDN. Okey. Itulah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sophie. Sebenarnya banyak lagi kita nak sembang Pasha, tapi sebabkan kekangan masa, kita insyaAllah kita akan jumpa jemput lagi terpaksa Encik Sophie. kita pendekkan perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh ceritakan pasal berkenaan hutang lah dan juga tanggungjawab yang kita kena jalankan sebagai seorang rakyat. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Encik Sophie kerana sudi meluangkan masa. Kita ada apa lepas ni? Kita ada video yang telah disediakan oleh biro kita. Nak tahu pasal video apa? Kita saksikan dahulu. Baiklah, kita berkongsikan isu semasa di wilayah Persekutuan Labuan pagi ini. Sekurang-kurangnya 150 km panjang atau 25% daripada 596 km paip agihan air di Pulau Bebas Cukai di sini berusia 30 hingga 40 tahun dan diklasifikasikan sebagai usang. Ketua Bahagian Bekalan Air Labuan Trinil Indah Puspita berkata, beberapa projek pembaikan, naik taraf dan penggantian paip agihan yang sudah usang masih berjalan dan dijangka siap pada tahun 2024. Satu daripada projek yang sedang berjalan adalah air tak berhasil NRW kebangsaan di bawah program pengurangan air tidak berhasil pendekatan satu bagi Labuan melibatkan peruntukan 9.3 juta. Projek itu bermula pada April tahun ini dan dijangka siap pada April 2024 dan skop kerja termasuklah penggantian paip, pengurusan tekanan air dan pencarian kebocoran paip. Penjelasan ini diberikan dalam satu taklimat kepada Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli di Pejabat Bahagian Air Labuan baru-baru ini. Trinil juga mendedahkan kerajaan telah meluluskan 8 projek melibatkan peruntukan sebanyak 395 juta untuk projek-projek pembangunan bekalan air di Labuan sejak tahun 2010. Daripada projek itu, beberapa projek masih berjalan dan ada yang tertangguh disebabkan keadaan tertentu seperti kerja penggantian paip bawah tanah yang terhalang oleh tangki septik. Rosman berharap kerajaan persekutuan akan terus memberi perhatian terhadap krisis air yang berlarutan di Pulau Bebas Cukai di sini. Katanya paip agihan Ausang sepanjang 150 km itu harus diganti secepat mungkin kerana penduduk di pulau ini tidak lagi dapat berdepan dengan masalah gangguan air yang berlaku setiap minggu sejak bertahun lamanya. Dengan taklimat berkenaan kekurangan dana yang menyebabkan kerja penggantian paip tertangguh, Rosman berharap Kementerian Alam Sekitar dan Air dapat memberi perhatian sewajarnya dan dapat menyelami kesusahan rakyat di Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan di sini susulan krisis air berdekad lamanya. Labuan sejak dari dahulu bergantung bekalan air dari empangan air Gadong Beaufort Sabah melalui saluran paip dasar laut. Berada di kejiranan Hoshko di wilayah Gaziantep bertemu dengan seorang wanita Syria yang cekal iaitu Aisyah Yasin yang meninggalkan rumahnya di Azza, Syria 6 tahun lepas. Bagi pelarian Syria, memulakan kehidupan baru di negara lain bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, bila kehilangan ahli keluarga serta rumah mereka yang musnah dalam peperangan, kehidupan perlu diteruskan. Biarpun sedih dan susah, untuk mereka tiada lagi tangisan. Yang tinggal hanya kudrat dan kecekalan dalam mengharungi kehidupan. Selain doa dan percaya pada Yang Esa agar semuanya dipermudahkan. Misi kemanusiaan ke Syria yang turut disertai bernama baru-baru ini berpeluang mendengar kisah beberapa warga Syria yang ternyata kuat dalam menghadapi ujian hidup. Ketika di Gaziantep, Turki, kami dibawa oleh rakan NGO MyCare iaitu Persatuan Wanita Syria atau SWA untuk bertemu dengan Dr. Rabiah Aldo. Dia yang berasal dari Hama, Syria, merupakan penerima bantuan kewangan daripada Rose to Rose, sebuah agensi di bawah MyCare yang bekerjasama dengan SWA untuk membantu wanita dan kanak-kanak Syria yang terjejas akibat peperangan. Bagi Dr. Rabiah, bantuan kewangan telah membantunya untuk menyambung pengajian dalam bidang kedoktoran. Kini, dia berkhidmat di Hospital Goksun, Turki. Mengimbau kembali detik-detik hitam, dia menyaksikan sendiri bagaimana tentera rejim Bashar al-Assad menangkap teman-teman universitinya di bumi Syam itu akibat bangun menentang kekejaman rejim itu. Dia juga kehilangan adik dan abang lelakinya iaitu Ibrahim pada tahun 2015 dan Abdul Kadir pada tahun lepas di Syria. Tidak mahu mengenang kisah sedih itu, Dr. Rabiah kini menumpukan perhatian untuk menjadi seorang doktor pakar sama ada dalam ginekologi atau kardiologi.
Baginya, dengan menjadi doktor, dia boleh membantu ramai orang dalam kesihatan, terutama pelarian-pelarian senegaranya. Kami kemudiannya dibawa bertemu ibu tunggal Aisyah Yasin yang mempunyai 11 anak dan kini menjalani hidup dalam serba kedaifan. Lebih memilukan apabila anak sulungnya, Mursyid Ghazi, berusia 35 tahun, merupakan orang kurang upaya sejak lahir lagi. 6 tahun lepas, dia bersama 4 orang anaknya berjalan kaki selama 9 jam dari rumahnya di Azaz ke sempadan Turkiye, Syria, sehelai sepinggang tanpa kasut sambil bergile-gile mengendong Mursyid. Lebih menyayat hati, mereka terpaksa menunggu selama 20 hari di pintu sempadan sebelum dibenarkan meninggalkan Syria. Suaminya, Farid Ghazi, ketika itu berada di Turkiye untuk mendapatkan rawatan jantung. Bagaimanapun, beliau meninggal dunia dan disemadikan di bandar Syam itu. Kini, Aisyah tinggal di kawasan kejiranan Hosgor di bandar Gaziantep dalam rumah sewa 3 bilik bersama 5 anak lelakinya dan seorang menantu perempuan. Namun, keperitan hidup telah memaksa anak bongsunya Abdul Halim yang berusia 11 tahun berhenti sekolah. Dalam masa yang sama, anak-anak lelakinya yang dewasa cuma bekerja biasa dan terpaksa menampung perbelanjaan rumah yang agak tinggi selain perubatan bagi dirinya dan Mursyid. I love you, you love me, we are happy family. Mana ingat lagu tu, ingatlah. Dalam apa? Bunny and Friends. Tapi kita nak bercakap pasal salah lagu tu, salah lagu. Dia salah lagu. Tapi sebenarnya kita nak bercakap berkaitan dengan lirik dia tu. Dan bersama dengan kita hari ini siapa, Pasha? Kita ada 2 tetamu jemputan kita daripada UK. Ada Abang Amy pemain keyboard dan juga kita ada vokalis UK, Coot. Selamat datang. Sihat semuanya? Sihat alhamdulillah. Akhirnya nampak pun Coot senyum. Tadi dia kontrol macam. Tadi dia malu-malu lagi. Dia kena on cam baru dia in character. Okay. Kita nak mula berkenalan lah dengan Abang Amy dan juga Coot. Mungkin Abang Amy boleh kongsikan status kumpulan UKIS sekarang ni macam mana keberadaannya. Okey, nak sebut nama? Boleh. Boleh. Nama penuh Azmi Hasan, tapi nama panel tu Amy UKIS lah. Cuma sekarang ni alhamdulillah di mana perjalanan UKIS start daripada tahun 2009 saya memulakan balik UKIS ni sampai sekarang 2022 kita dah menghasilkan lagu single menghampiri 16 lagu baru. Banyak tu. Alhamdulillah lah. So sambutannya begitu menggalakkan dan mungkin dah lama tak dapat UKIS kan. Tapi alhamdulillah semua lagu-lagu yang dikeluarkan tu dapat sambutan. Begitu luar biasa lah. Macam gitu. Alright. Jadi sebenarnya kita hari ini kita nak bercakap lebih lanjut tentang lagu baru UKIS ni kan. Dengan ni vokalis baru Ya, betul. Vokalis pun baru, lagu pun baru. Ya, Mungkin betul. boleh ceritakan siapa? Vokalis lah, boleh ceritakan sikit pasal single terbaru ni. Ya. Single terbaru ni. I love you Amish tu. Kenalah dengan lirik tadi. I love you tu. Saya yang nyanyi yang kedua ni lah. Lepas tu nama saya Said. Nama saya sebenarnya Said sebenarnya. Said. Tapi diberi nama oleh ni Abang Amy Coot. Itulah tadi kita tanya macam mana pula daripada nama Said tu boleh jadi Coot. Sebab dulu yang kalau sebelum-sebelum ni lah kita ada nama Amir, ada AP, ada Eddie dan sebagainya kan. Sebab kalau dulu kita pakai nama penuh. Tapi untuk yang kali ini sebab lagu Alibi Amish itu lebih dikatakan budak-budak suka lagu tu. Budak-budak kecil lah macam umur 5 tahun, 8 tahun kaji nampak cute. Jadi saya nampak dia ni pun nampak pun cute juga kan. Saya nak bagi dia nama cute jugalah. Nampak manis sebab dia ni dari Sabah. Dari Kalabakan. Jadi saya tengok nampak cute, tak nak pakai nama Syed lah. Saya kata pakai nama Coot lah. Lekat sampai sekarang. Alhamdulillah lah semua suka sebab nama tu. Lain daripada lain lah. 2022. 2022. Ya. Coot Ya. Mungkin boleh ceritakan macam mana daripada Sabah tu boleh sampai ke KL ke dah memang ada dekat KL lama ke macam mana? Saya dari Sabah. Dulu sebelum saya jadi penyanyi ni saya bekerja sebagai mekanik. Dari mekanik boleh jadi penyanyi Motor. Sambil repair motor. Repair motor ke kereta? Motor, kereta boleh. Sambil repair tu dia nyanyi, payung lagu. Lepas tu selalu cover lagu lah. Muat naik lagu cover dekat IG. Lepas tu Abang Amy jumpa. Macam tu. Kenal kat IG lah macam tu.
Okey. Nampak dia nyanyi lagu, maksudnya lagu apa? Pahit Pahit akan manis air. Kebetulan saya memang mencari suara-suara begitu kan. Sebab lagu-lagu UKIS dia kebanyakannya memang ke arah itulah. Macam bau-bau suara UKIS macam gitu. Tapi nampaknya alhamdulillah dia buat yang terbaik. Bau-bau suara UKIS tu macam mana? Bau UKIS tu mana lagu UKIS? Kemana di sana hanya lama. Sebenarnya suara tu ada dekat-dekat sebab UKIS ni sebab orang dah kenal. Dia bila konsert lagu tu dia cinta-cinta, lagu Melayu. Tapi suara tak boleh jauh daripada yang konsert asal lah. Jadi saya masih lagi kekalkan konsep yang sama. Jadi suaranya kena ada dekat-dekat, bukan suara Amir tapi suara UKIS macam itu. Tapi tak ada ke mungkin peminat-peminat rasa macam penyanyi bertukar-tukar tapi vokal bunyi dia lebih kurang sama. Tak ada terasa macam mungkin kita nak ubah sikit bunyi. Dia sebenarnya kalau tengok lagu I Love You I Miss You tu pun dah lain sebenarnya. Sebab saya dah dapat formula yang baru dah. Sebab apa di tahun 2002 kita kena tackle, kena cari peminat-peminat yang muda. Sebab sekarang banyak BBNU. Jadi bila dengan perkataan tu, sebab perkataan tajuk pun dah I Love You I Miss You. Orang ingat orang putih. Rupanya kali-kali untuk lah kan. Jadi biar ada balance lah. Sebab dulu UK 95, sekarang 2022, jadi dia mesti ada perubahan sedikit. Macam penjenamaan baru lah gitu. Mungkin Mbak Amy boleh kongsikan je apa beza I Love You I Miss You versi 1 dengan yang versi 2. Apa perbezaan dia? Dia tak banyak beza sebenarnya. Kalau kita biasa kan, kalau kita buat perkataan I Love You tu, I miss you. I miss you tu. Jadi sebab masa saya buat persembahan tu, sebab lagu tu pun sekarang dah menghampiri 32 juta view di YouTube. So bisa tengok bila pergi buat persembahan, nampaknya memang adik-adik yang remaja, kebanyakan memang suka lagu tu. Jadi dia macam ala cute lah. I love you, I miss you, sambung aja. Kisah kita suka pada seorang macam itu. Kita puji dia lah macam itu. So dia lagu dia sebenarnya berkaitan dengan seorang yang kita suka, orang gadis yang kita cinta. Jatuh cinta. Yang untuk orang dah berkahwin pun boleh, untuk orang sedang bercinta pun boleh, orang yang bertunang pun boleh lagu tu. I love you, I miss you. Gitu. Sambung je. Tapi Abang Amy tak boleh cakap dekat Masya. Akhirnya tengok marah nanti. I love you, I miss you. Nanti kat saya pun tak boleh. Tak boleh. Betul. Berbalik kepada Cok Ot. Sebagai seorang vokalis yang baru dalam kumpulan UKIS, band UKIS yang dah dikenali ramai, apa cabaran Cok Ot sendiri dalam menggalas lagu, memandangkan Cok Ot merupakan vokalis utama dalam UKIS sekarang ni? Cabarannya memang sukar juga lah, sebab lagu-lagu UKIS tiada yang rendah kan, semua tinggi. I Love You I Miss You tu pun tinggi juga sebenarnya. Tinggi sangat tu. Jadi rasa paling mencabar lah. Memang tinggi, lagu-lagu semua tinggi, tak ada yang rendah. Macam mana Cok Ot nak mengatasi cabaran tu? Sebab bukan senang nak bekerja dengan otai dalam dunia muzik ni. Kita kena rajin tu jaga suara, pas semua cukup tidur. Lepas tu kena ikut cakap lah. Selalu kena rotan tak dengan Abang Amy? Selalu kena rotan tak dengan Abang Amy? Tak, dia tak rotan. Dia kalau macam recording tu fail, dia akan beli tiket balik Sabah. Macam tu. Terus balik Sabah? Terus balik Sabah, dia tak bagi can. Tak ada can. Balik sekarang lah. Hai, bye-bye. Okey, tajuk lagu baru. Hai, bye-bye. Itu nanti lah akan datang. Hai, bye-bye. Betul. Mungkin boleh ceritakan sikit pula macam proses rakaman lagu ni. Macam Cok Ot mungkin kali pertama merakamkan lagu dalam studio. Mungkin boleh ceritakan pengalaman sikit macam mana sebagai seorang vokalis baru. Bila kita berada dalam studio rakaman ni, dia tak sama dengan kita cakap PKL lah. Jauh. Dia tak sama dengan kita nyanyi karaoke lah. Betul. Dia lain sangat lain. Bila kita masuk dalam studio tu, kita kena jaga, kita kena guide. Betul kan? Betul lah tu kan. Sebab bila masa awal dulu, bila saya bagi lagu I Love You I Miss You tu, kebetulan sebelum tu dia banyak nyanyi lagu-lagu UKIS. Dia lulus lah, pas. Tapi kadang-kadang bila lagu sendiri tu dia agak lain. So saya risau takut tak lepas. Tapi alhamdulillah bila saya dah bagi lagu tu kat dia, so 100% lulus. Lega. Akhirnya kita record lagu tu. I Love You I Miss You terus duduk kat Kuala Lumpur. Sabar, hai, bye-bye, sabar. Dia lagu baru gagal lagi, balik lagi. Balik lagi lah. Sebab lepas ni semua akan pergi ke lagu kedua. Lagu pertama I Love You I Miss You tu dah lepas dah. Sekarang ni yang kedua ni agak sukar sebab lagu ni sambungan daripada Terpaksa Ku Lepaskan. Yang baru ini Terpaksa Jalan Rela. Yang dia punya key tu agak tinggi. Dan mencabar dia punya vokal lah. So mungkin ada kelas vokal ke, ada berlatih dengan siapa-siapa ke? Dari dulu sampai sekarang ni rasanya tak ada. Tak ada. Yang sekarang ni kebanyakannya Abang Amy lah yang tunjuk. Sebab sebelum ni di Sabah pun memang nyanyi dengan band kampung. Band kampung di sana lah untuk baju kahwin, baju keramaian. Dah berapa lama ni mula menyanyi? Daripada umur berapa agaknya? Dari umur 12 tahun kan.
15 tahun maksudnya ni. Masih 15 tahun bengong lagi pasal Irfan. 15 tahun dia nyanyi lagu-lagu lama dah. Tak nyanyi lagu baru. Tapi saya suka satu Cok ni sebab apa? Apabila saya dengar suara dia, susah nak tahun 2002 ni, payah nak cari orang muda menyanyi suara yang tone 80-an 90-an. Susah nak dapat sebenarnya. Betul. Memang susah. Tapi itulah mungkin rezeki kan nak jumpa kat dia ni. Sebab saya dengar suara dia, kebanyakannya lagu-lagu dia cover hari tu pun viral lagu Hajat dengan lagu Pahit Kaman Akhirnya. So jadi viral sampai ada orang tuduh dia miming. Kan itu balik kejap. Orang kata dia tipu lah, bohong lah. Tengok macam mana? Jadi kita kena dengar dia nyanyi live lah macam ni. Kena sikit lah dengar. Dua rangkap je. Kali-kali. Kali pertama ku bertentang mata. Kali kedua ku mula memendam rasa. Keluar sikit. Suara pagi tu. Suara pagi dia belum panas lah. Belum warm up lagi kan. Belum panas lagi tu. Okey dah tu. Belum warm up lagi kan. Mungkin Abang Mi boleh kongsikan juga sebab macam Abang Mi kata tadi nak jumpa suara yang seakan-akan 80-an lagu rock masa tu. Betul. Sangat susah sekarang ni. Betul. Macam mana Abang Mi boleh terjumpa Cok Ot di Instagram ni? Itulah kalau dulu masa tak ada Instagram, tak ada Facebook tu, kebanyakan kita audition pergi ke Sepim Mall, buat secara manual tu agak susah juga lah. Tapi sebab sekarang ni bila kita ada teknologi, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada YouTube dan kita boleh nampak sekejap untuk kita cari. Kadang-kadang sebelum ni pun ada juga kita offer, ada dapat 5 orang tapi banyaknya tak menepati kita rasa. Yang terakhir ini sebab lagu Alif Biak Misi tu ingat ada 2 tahun simpan. 2 tahun simpan baru jumpa dia. Baru nampak dia bernyanyi dengan baik. Maknanya lagu tu dah pakai dia dah. Sampai sekarang. Macam tu. Itulah sekarang bila bercakap pasal ialah budak-budak BBNU kan macam abang saya sebut BBNU. ni. Umur 25. Sekarang ni kita ada banyak bakat-bakat yang kita temui di media sosial macam ni kan. Tapi bila bercakap pasal ni lah, bila kita dah nyanyi secara profesional dan masuk dalam band, kita kena ada satu level disiplin. So mungkin Abang Mi nak ceritakan macam mana pengalaman bekerja dengan penyanyi-penyanyi baru ataupun ada nasihat ke siapa-siapa yang nak bercita-cita nak jadi penyanyi pula lepas ni? Dia macam ni lah. Memang kita yang tua ni. Berpengalaman. Dia macam ni lah. Kita yang dah banyak pengalaman ni, dah lama dalam industri, start daripada tahun 95 sampai sekarang. Banyak anak-anak didik yang saya produce, saya sebut album dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai yang tua ni maksudnya kena bagi guideline kat dia. Maknanya kita kena ajar macam pensyarah lah. Kita nak ajar anak didik sampai dia berjaya. Tapi itulah masalahnya Cok ni dia satu senangnya dia dengar cakap. Maksudnya dia tak pernah melawan. Apa yang kita cakap dia follow. Maknanya dia disiplin. Saya cakap dengan dia nak menyanyi mesti ada disiplin. Betul. Apa saja. Kerja komen ke, kerja apa whatever pun kita kena ada disiplin nombor 1. Saya selalu cakap dengan dia, disiplin nombor 1. Tapi alhamdulillah lah, so far so good. Tadi sampai dia dulu. Sampai dulu. Nampak ada disiplin lah gitu. Alright. Walaupun dia baru lagi tapi dia bagus. Cok memang bercita-cita nak jadi penyanyi ke macam mana? Sebelum ni cita-cita saya untuk menghalalkan awak. Untuk menghalalkan Abang Mi ke? Kalau dia dekat Abang Mi tu Ada bagi pick up line lah Yusuf macam mana ni? You kena bagi pick up line juga satu. Untuk apa kita bertemu? Gitu. Cita sebelum ni sebenarnya nak jadi askar. Tapi tak kesampaian. Dia jadi pomen. Lepas tu pindah lagi jadi penyanyi. Macam itulah perjalanan hidup kan. Kita tak Baru aku sangka-sangka tahu kan. dia jadi askar hari ni. Jadi askar. Baik. Okey. Cok Ot, penerimaan family pula macam mana? Adakah mereka okey ataupun pada awal dapat tentangan? Tahu macam mana? Mungkin Cok Ot boleh kongsikan. Okey, dorang lagi sangat suka lah. Sebelum ni kan banyak ikut uji bakat apa semua. Dan kali ni betul-betul jadilah. Sebelum ni tak pernah jadi pun. Alhamdulillah. Ada rezeki dekat situ. Mungkin Cok Ot boleh kongsikan juga. Uji bakat yang tak jadi tu macam mana? Proses dia masa lalui uji bakat tu, perasaan lepas dah keluar tak dapat. Cok boleh kongsikan. Apalah. Mula-mula memang semangat lah kan kita pergi uji bakat ni. Tapi selalu pergi uji bakat dah sampai tahap 2 aja, stage 2 aja. Yang ketiga untuk datang ke Kuala Lumpur memang tak dapat. Tak lepas. Maknanya sebelum ni pertandingan-pertandingan realiti nyanyian tu memang pernah masuk uji bakat lah. Jadi memang ada niat untuk menjadi seorang penyanyi tu memang ada daripada lama dah. Betul. Jadi rezeki lah jumpa dengan Abang Mi, jumpa dekat media sosial. Betul. Dapat pula buat lagu. Iya, alhamdulillah. Sekarang ni senang lah. Kalau tak laku pergi audition, tak menyanyi online je. Settle. Macam tu Masih ada producer nampak je. Settle. Yalah. Tapi tak boleh ambil jalan mudah juga kan. Sekarang ni ramai orang ingat senang je nak jadi artis. Sebenarnya ada orang cakap menyanyi senang, sebenarnya susah. Bila kita nyanyi lagu orang, cover berbeza dengan lagu sendiri. Kebanyakannya kalau kita bagi lagu sendiri, dia agak gagal.
untuk macam mana dia nak menyesuaikan suara lagu orang dengan lagu sendiri. Tapi macam suatu lah saya cakap ni, you kena jadi diri sendiri. Memang kita punya lagu orang, cover kan, tapi bila dapat lagu sendiri, you kena jadi itulah you. Contoh macam Jamal Abdillah, Datuk Siti Nurhaliza tu adalah dia. Jadi dia kena bawa kita. Alhamdulillah, I Love You, I Miss You tu dapat kat dia. Macam gitu. Rezeki dia lah tu. Okey. Kalau kat situ I love you, I miss you, short. Betul. Okay. Mungkin Abang Mi boleh kongsikan juga macam Abang Mi selaku senior ataupun otak dalam industri muzik yang daripada tahun 80-an lagi dah berkecimpung. Masuk ke zaman 2000 milenia ni, ada bila tengok music video tu ada rata-rata komen dekat situ, ada kata tak sesuai lah, gagap-gagap lah. So macam mana Abang Mi melihat komen tu macam mana tu? Komen netizen Bila baca tu tergerak sebenarnya. Saya sebenarnya kalau komen ni memang banyak dah. Kalau kata komen tu bermacam-macam yang kita baca, ada yang positif, ada negatif. Tapi saya anggap benda macam ni, sesuatu apa kita buat, kita kena jujur dan ikhlas. Mungkin pada awal, masa awal dulu masa lagu I Love You, I Miss You pun kena kecam. Lagu sampah lah, lagu tak ada hala tuju dan sebagainya. Tapi akhirnya lagu tu meletup sampai sekarang. Jadi bagi saya, kita susah lah nak puaskan hati orang. Sebab dalam karakter manusia ni dia macam-macam lagu dia suka. Tapi macam saya buat sejalan agar lagu tu semua orang boleh terima. Pada awalnya mungkin dikecam. Tapi lama-lama kelamaan tu sekarang Alhamdulillah lagu tu dah meletup dah. Gitu. Itulah sebab dia tengok juga music video tu yang kita akan tunjuk juga kat para penonton kita sekejap lagi. Dalam proses pembuatan music video tu memang nampak comel. Memang target dia untuk anak-anak muda. Tapi macam peminat-peminat UK lain bila tengok tu, itulah kot yang mereka katakan ni dah lain dah lari daripada dia. Sebenarnya begini, tahun 95 dengan tahun 2022 memang agak beza. Kalau kita tengok dulu kereta Proton Saga yang lama dengan sekarang berbeza. Jadi itu kadang-kadang kita kena ikut peredaran. Sebab memang dulu saya dah start pada 95, tapi sekarang dia 2022. Jadi apa yang orang nak, apa yang mereka mahukan, jadi itu yang kita kena dapat formula dia. Bila kita dapat lagu tu menepati cita rasa, maknanya lagu tu akan diterima semua lapisan umur. Begitu formula dia. Kita nak sembang banyak lagi Pasha dengan Abang UK dan juga Chua, tapi disebabkan kekangan masa. Ya, betul. Kita betul. Boleh nak buat apa dah Pasha. Kita nak nyanyi live pun tak boleh. Betul. Sebab tapi tadi Chua dah belanja dah sikit. Tapi tak apa, kita lepas ni kita nak terima kasih dulu lah, ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Abang Imi dan juga Cik Ot sudah datang ke studio untuk mempromosikan single terbaru I Love You, I Miss You. Terima kasih pada Berama dan juga Pasha dan juga Izul. Sama-sama. Dan lepas ni kita nak saksikan music clip I Love You, I Miss You, I Miss You, I Love You, I Miss You. Betul lah, I Love You, I Miss You too. Yang jumlah tontonannya sudah melebihi 30 juta tontonan di YouTube. Jadi setakat itu saja dapat kita kongsikan pada hari ini. Apa khabar Malaysia? Kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari, semestinya bersama rakan tugas yang lain dalam waktu yang sama, hari yang sama esoknya. Saya Izul Yusof. Saya Pasha Rahim. Jaga kesihatan, jaga diri, jaga semuanya. I love you. Lagi. I miss you too.